ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء الحق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم يسر لنا، اللهم افتح أبواب علمنا ومعرفتنا وحكمنا. اللهم اجعل قلوبا يفقهون بها وأذانا يسمعون بها وأعينا يبصرون بها، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnianya Allah pertemukan kita pada malam ini dengan pengajian kitab Apa Erti Aku Menganut Agama Islam. Kita masih lagi memperbicarakan saya mesti memahami sejauh manakah pergabungan saya dengan Harakah Islamiyah. Dalam poin yang kedua, tak tahulah, saya terakhir kat situ kat mana saya tak ingat. Poin yang kedua iaitu pergabungan untuk masa depan. Okey. Allah Subhanahu wa taala kata pengarang kitab, satu lagi perkara yang sewajarnya mesti wujud dalam penggabungan seseorang di dalam Harakah Islamiyah, penggabungan untuk masa depan bersama masa depan jemaah, dengan makna masa depan senang susahnya mestilah terikat dengan jemaah dalam bentuk apa keadaan sekalipun. Dalam Harakah Islamiyah tu kita kena duduk bersama, susah ke senang, kerana itulah ujian Allah kepada kita. Allah dia nak test iman kita, nak tahap iman kita tahap mana, maka dia akan uji kita senang dan susah. Ada ketika kita susah, ada ketika kita senang. Itulah semua ujian untuk mengkaji tahap kekuatan kita dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Pergabungan tersebut mestilah tidak terikat atau terhenti dengan berakhirnya marhalah tertentu atau pergabungan dalam suasana tertentu, kemudian berhenti setelah akhirnya suasana tersebut. Makna mempunyai tulis zaman. Apa saja yang kita berada dengan jemaah itu, apa saja yang berlaku, sampailah dari awal kita intimak, dari awal kita menjadi orang yang berintimak ataupun orang yang bergabung dengannya, tidak akan meninggalkan jemaah itu walau apa sebab pun.
akan yang kita tinggalkan jemaah itu, kecuali jemaah itu telah melakukan satu perkara yang melanggar hukum Allah. Itulah kan, yang tidak bersesuaian dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dalam jemaah tu kerana jemaah itu adalah jemaah yang melaksanakan perintah Allah. Sebab tu Nabi SAW menyebut, akan ada sentiasa di umat aku satu golongan yang akan mengajak kepada kebaikan. La tazalu min ummati ta'ifun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Akan ada sentiasa dari umatku satu golongan yang duduknya adalah menjadi checks and balance, atau menjadi mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, hatta la yakhafuna, tidak takut pada golongan yang mencerca dan menghina, dan tidak takut pada golongan yang tidak takut kepada benda yang dihina kepada mereka. Sehinggalah sampailah hatta ya'tiya amrullah. Hadis tu sebut, sehinggalah sampailah hari kiamat. Dan tuan, hari ini kalau ada golongan ataupun jamaah yang kerjanya begitu, maka ketahuilah kerjanya itu adalah golongan yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan kerja itu. Walaupun dari segi hakikatnya kita nampak kita yang memilih, sebenarnya bukan kita yang memilih. Sebenarnya Allah yang tetapkan. Dan sebenarnya kalau jemaah itu tak ada, Allah akan gantikan jemaah lain selagi mana tak kiamat. Di akhir zaman besok tak ada dah jemaah yang macam tu. Bila dah tak ada jemaah macam tu, tahulah kita bahawa kiamat dah nak dekat. Tuan-tuan, kalau hari ini ada jemaah yang masih mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, yang sentiasa menegakkan agama Allah, yang sentiasa membina, sentiasa mengajak manusia kepada Al-Quran dan melarang manusia melakukan kemungkaran, maka ketika itu kita tahu bahawa dunia belum kiamat. So kita nak duduk macam mana? Nak duduk sebelah dia ke nak sebelah orang yang lain? Acap kali saya sebut manusia ni, golongan manusia ni dari sisi Allah ada dua saja. Satu golongan yang memperjuangkan agama Allah dipanggil Hizbullah. Satu golongan yang memperjuangkan syaitan, itu Hizbus Syaitan. Dua je. Kita nak duduk belah mana? Saya tak nak mau dua-dua, Ustaz. Tak boleh tak mau dua-dua. Kalau yang ketiga panggil golongan hawa nafsu. Tak mau Ustaz, saya tak mau belah ni, saya tak mau belah ni. Golongan hawa nafsu. Golongan hawa nafsu ni samalah. Dia akan lama-lama ditarik oleh golongan Hizbus Syaitan. Dua je dalam Quran, Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Dua golongan je. Saya cakap dah. Kita nak duduk belah mana? Kalau kita nak duduk belah ni, dah tentu kita akan susah, kita akan perit. Tetapi sebenarnya susah dan perit itu di mata orang, tapi di si pejuang itu dia adalah kemanisan. Kemanisan mempertahankan agama Allah. Manis mempertahankan agama Allah ni tuan-tuan tak boleh cerita. Tak boleh cerita. Bukan dia manis macam makan minum gula, minum madu. Kita tahu manis tu macam minum gula, itu rasa kot lidah. Ni rasa perasaan. Saya beritahu, perasaan kita ketika kita tak boleh semayang solat berjemaah subuh. Kita dah sentiasa dan teringin, terlupa. Satu hari kita sakit, kita tengok orang pergi masjid, kita rasa aku nak ingat nak pergi masjid. Ingat nak pergi masjid, terlupa, dah rindu nak ke masjid. Itu perasaan apa tu? Kerana masa dalam kita beribadah, kita rasa kemanisan beribadah. Sebab tu nak teringat. Tapi kalau kita beribadah tak pernah rasa, biasa-biasa je, tak sampai lagi lah tu.
Dia punya tahap tu tak sampai rasa kemanisan beribadah. Kalau kita terasa sampai kemanisan beribadah, bila orang pergi masjid kita sedih, kita tak boleh pergi, aku dulu boleh pergi, tak boleh pergi sekarang. Tu dah sampai tahap lah tu. Begitu juga orang yang berjuang agama Allah. Kemanisan orang nampak perit, tapi sebenarnya dia dah rasa kemanisan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia tak isah, sebab tu dia, kau gantung aku ke apa macam ni, Tok Janggut, kenapa digantung? Biasa je nampak digantung, dibunuh. Tak apa, sebab tu kita tengok Said Kutub, kita tengok orang-orang yang mati di penjara, dibunuh. Zaman Kamal Atatürk dia boleh mempertahankan. Sebab tu kita boleh tengok Bilal bin Rabah boleh duduk, Sumayyah boleh duduk berpegang dengan akidah yang kuat, kerana dia rasa manisnya bersama Allah. Manis bersama Allah ni kena cari tuan-tuan. Caranya tadi bermujahadah, caranya tadi bersama dengan jemaah. Manis. Cerita manis tu dia bukan manis macam gula atau madu tuan-tuan. Kalau kita baca syair Said Kutub, kalau kita baca pejuang-pejuang yang meninggal, Syekh Ahmad Yasin dalam perjuangan, dia tak sengkar, dia tak gentar, pasal Allah dah lengkapkan diri dia dalam jiwa dia. Allah dah lengkapkan dalam jiwa dia, tak takut pada siapa, takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua pemberian Allah tuan-tuan. Nak dapat yang tu kena mujahadah. Pergabungan ini juga bukanlah terbatas di waktu keadaan aman damai, kemudian hilang apabila ditimpa bala ujian. Dia sebut dah, sebenarnya pergabungan ini mestilah pergabungan yang bersifat kekal abadi, tidak bercerai pisah, tidak undur ke belakang. Kita bawa perjuangan Islam ini, duduk dengan jemaah ini sehinggalah kita mati. Kita mati, tercapailah yang disebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila kita mati dalam memperjuangkan agama Allah, sampailah situ. Hidup aku, ibadah aku, hidup mati aku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak capai itu macam mana? Jangan declare saja dalam sembahyang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai ke akhir hayat kita tak tahu duduk orang kita masih dalam mempertahankan agama Allah pun ataupun tidak. Macam Khalid bin Walid, dia nak meninggal. Masa dia nak meninggal, dia menangis. Dia tahu sahabat dia, wahai sahabatku, aku ni bercita-cita mati dalam peperangan, mati syahid. Kau tengok badan aku, mana tempat tak kena pedang, tak ada kesan pedang, penuh badan dia. Dia mati atas katil tuan-tuan. Nampak? Sampai tahap tu dia berfikir, aku sedih mati atas katil, tak mati dalam perjuangan, mati dalam mempertahankan berjihad di jalan Allah fisabilillah. Zaman tu kata sahabat, saya tak ingat siapa nama sahabat sama sahabat berbicara lah. Jangan kamu rasa sedih kerana kamu mati atas katil. Walaupun kamu mati atas katil, kamu dikira mati syahid. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita tak mati pun mati dalam bunuh orang kafir dalam peperangan, tapi dalam hati kita sentiasa ingin mempertahankan agama Allah, ingin bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Maka ketika kita mati, kita dikira mati sebagai seorang yang memperjuangkan agama Allah. Jangan mati dengan mati katak orang. Selain mati berjuang dengan Allah ni, mati katak. Mati yang tak ingat mempertahankan Allah. Ingat tu. Sebab tu kena doa husnul khatimah, doa bersama dengan orang-orang syahid. Mautana mautas syuhada, ya Allah, matikanlah kami mati dengan bersama orang-orang yang syahid dalam perjuangan memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala.
tidak undur ke belakang dan tidak cabut dari sehingga kembali menemui Tuhannya dalam keadaan ia menggabungkan diri dalam hak-hak Islamiyah. Makna kita sebut tadi, duduk sampai kita mati, kita tidak berundur. Inilah dilakukan oleh salafus salih. Ini sebutnya. Bahkan inilah ditegaskan banyak dalam ayat-ayat suci Al-Quran, antaranya وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Sifat yang tak ada hati mereka yang tak ada teringin untuk mati dalam agama Allah, Allah sebut sifat orang munafik. Okey. Di antara manusia itu ada orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah, tetapi apabila diuji, disakiti kerana beriman kepada Allah, menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah dan juga datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sungguhnya kami adalah bersertamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya orang mengetahui orang-orang yang munafik. Itu ciri orang munafik. Time nampak nak menang Islam, kami bersama. Time nampak orang Islam kena tindas apa semua, engkau itulah, pasal apa kau? Aku cakap dah benda ni menyusahkan kau. Ni munafik ni sah. Kau berjuang benda bodoh-bodoh ni buat apa? Sebut. Ini bukan tuntutan Allah. Sebut itu. Bila dah menang, sebenarnya kami dengan kau. Tapi Allah kata, inilah engkau nak kenal, aku ni mengetahui orang yang betul-betul beriman dan orang yang munafik. Kalau ada perangai macam ni, perangai orang munafik. Kalau ada, sempat dengar, sempat tahu dan sempat bertaubatlah sebelum kita bertemu ajal dalam keadaan kita munafik dengan Allah Subhanahu wa taala. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah Allah dengan berada di pinggir-pinggir, tidak sepenuhnya yakin. Tak yakin, tuan-tuan. Betul ke nak menang ni? Betul ke aku duduk dalam ni? Betul ke? Sepenuh yakin hingga ia beroleh kebajikan, tetaplah ia dapat keadaan itu. Dengan jika ditimpa oleh satu bencana, berbaliklah ia ke belakang, rugilah di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Orang yang macam ni, dia tak yakin dengan Islam, tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan perjuangan. Maka orang macam ni lah digelar orang yang pengecut dan orang yang mendapat khusran. Innal insana lafi khusr, Allah sebut. Sesungguhnya manusia sentiasa berada dalam keadaan kerugian. Inilah pasal dia mengambil kesempatan. Dia bukan mengambil, dia adalah opportunity. Orang yang suka mengambil kesempatan, bukan kerana prinsip, bukan kerana iman, bukan kerana dia seorang Islam. Opportunity. Maka mereka ini golongan-golongan yang digelar oleh Allah, orang yang khusran, khasir atau khusr. Dalam surah Al-Asr, innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fima wahanu
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Allah sebut, dan berapa banyak para nabi-nabi yang berperang bersama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Kerana orang yang bertakwa, dia cintakan agama Allah. Kita kena ingat, orang yang cintakan agama Allah kerana mereka bertakwa. Bila ada takwa, maka dia akan cintakan agama Allah. Bila dia cintakan agama Allah, apa pun keadaan, dia tetap dengan orang yang memperjuangkan dan mempertahankan agama Allah. Dia tetap. Dia tak akan jadi orang yang ke kiri, dia jadi ke kiri dan ke kanan. Dia duduk panggil istiqamah ataupun mustaqim, duduk dalam jalan yang lurus. Tidak menjadi lemah kerana bencana memimpa kepada mereka di jalan Allah. Apapun ujian yang Allah berikan, dia tetap duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebenarnya Allah perlukankah kita memperjuangkan agamanya? Itu je soalan. Tentulah tak perlu. Pasal dia yang menyempurnakan. Allah sebut apa dalam Quran? Apa dia Allah sebut? Banyak. Dalam surah Taubah ada, dalam surah Saf ada. Yuriduna liyutfi'u nurallaha nurallahi bi afwahim. Nurallahi bi afwahim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang yang tidak senang dengan kebangkitan agama Allah ini akan berusaha untuk mengekang, menutup jalan, yasudduna an sabilillah, menutup jalan orang memperjuangkan agama. Dia buat tu, dia buat ni, dia buat akta tu, dia buat akta ni, dia buat undang-undang tu, dia buat undang-undang ni. Jangan ingat, undang-undang yang dibuat itu boleh mengekang kemarahan agama Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang akan sempurnakan agamanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci. Kita ada takbir raya. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Kalau kamu hari ini mengekang, buat satu undang-undang mengekang. Tuan-tuan, sejarah mengajar kita. Sejarah mengajar kita. Apakah sejarah yang paling kita rasa keadaan down agama Allah? Sejarah Nabi Musa lah, tuan-tuan. Kalau nak tengok perjuangan, orang yang memperjuangkan agama Allah ini adalah perjuangan yang Allah banyak cerita dalam Quran, sejarah Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan oleh oleh Firaun kepada pembesar-pembesarnya, bala tenteranya, bunuh semua anak Bani Israel yang tak lelaki lahir pada tahun itu. Dibunuh. Tapi Allah sebut apa? Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Kami nak berikan kurniaan kepada orang yang ditindas. Kami nak kurniakan kepada orang yang ditindas. Kami berhak ke atas. Allah nak cerita keadaan Nabi Musa yang mak dia bila lahirkan rasa dalam keadaan tertekan. Nak tak mana anak aku ni, aku lahir ni, aku tahu dah buat keluar dah satu
satu arahan, semua anak Bani Israel yang lahir pada tahun ini akan dibunuh. Mana-mana tentera ku nampak dengar tak ada anak Bani Israel yang dilahir lelaki, bunuh. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafina wa la tahzani. Inilah ketika tertekannya orang yang membawa agama Allah. Nabi Musa adalah golongan-golongan yang membawa agama Allah. Maka kami wahyukan, kami ilhamkan kepada umat Nabi Musa supaya menyusunya. Wala takhafina wala tahzani. Jangan kamu takut. Inna radduhu ilaiki. Kami akan balikkan dia kepada engkau. Ini kerja Allah. Sebab tu bila kita rasa kita melawan agama Allah, kita bukan melawan, kita berasa kita melawan jemaah yang membawa agama Allah, kita bukan melawan jemaah yang melawan agama Allah, tapi kita melawan Allah. Sebab saya beritahu, tak, duduknya kita dalam memperjuangkan agama Allah kerana Allah perlukan ke? Tak perlu, kerana dia ada kuasa lebih mutlak atas setiap sesuatu. Tapi kalau kita duduk, maknanya kita dah duduk dengan Allah, bersama Allah. Ma'i Allah. Cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar. Apa dia? Dalam Gua Hira. Apa Gua Hira? Gua Hira, Gua Sur. Tak ingatlah dua gua ni. Gua Sur Nabi, Ustaz, Gua Sur tempat Nabi bertahanus, Gua Hira. Apa? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ketika Nabi SAW dikejar oleh kaum Quraisy, yang rewardnya adalah siapa yang dapat tangkap Nabi hidup atau mati akan diberikan 100 ekor bunting bila-bila masa saja boleh beranak. Sampai orang di atas gua. Tetapi Allah memainkan peranannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Nabi Muhammad tu Tuhan. Jelas kita faham situasi itu, peranan Allah yang Maha menjaga tadi. Ini orang yang membawa agamaku, aku menjaga dia. Fallahu khairun hafizha wa huwa arhamur rahimin. So kita yang takut ni sebenarnya ditipu oleh syaitan iblis dalam hati kita, penakut. Jadi seorang yang penakut untuk bersama dengan jemaah, ditipu. Itu tipu syaitan iblis. Selagi mana kita ditipu, selagi kita tidak berintimak, selagi itulah kita ditipu oleh syaitan iblis, kerana syaitan iblis nakkan kita duduk, kalau boleh lawan. Ya Tuhan kami, ayat tadi, Allah menyukai orang-orang yang sabar. Orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selainkan ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang lebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami menghadap kaum kafir. Kerana kerana itu Allah memberi mereka pahala di dunia, berharta rampasan, kemenangan, pujian dan lainnya, dan pahala juga di akhirat. Allah menyukai orang-orang yang berbuat demikian. Di dunia kalau dalam perang kita dapat harta rampasan, tapi kalau dalam memperjuangkan bukan dalam perang, kita akan diingat oleh orang-orang. Sampai sekarang hari ini, tuan-tuan, kenapa orang boleh ingat? Kenapa orang boleh ingat Said Qutb? Kenapa orang boleh ingat para ulama besar-besar? Kerana mereka di dunia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memperjuangkan agama Allah ini akan berasa sentiasa dalam keadaan berdosa. Nak menang ni pasal apa? Dosa kami lah ya Allah. Ya Allah, dosa kami lah, kami tak
dapat kemenangan. Dosa kamilah jadinya macam ni. Dosa kami, dia tak akan blame orang lain. Itu sifat orang yang hatinya bersih, orang yang bertakwa. Sesungguhnya dakwah yang benar ialah dakwah atau seruan dan amal seruan supaya berpegang teguh kepada kebenaran, seruan kepada iman dan amal, seruan kepada jihad, rasa keterikatan dan kesabaran, serta seruan kepada pengorbanan dan penebusan. Adalah merupakan satu kebiasaan atau satu perkara yang bersifat tabi'i bahawa suara-suara kebenaran itu menjadi para pendukungnya terdedah kepada cabaran dari para penjajah kebatilan dengan sikap mereka yang melampau, makar jahat serta tipu helah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wanabluwa akhbarakum." Dan sesungguhnya kami akan benar-benar menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kamu menyatakan buruk baik hal ahwal kamu. Surah Muhammad ayat 31. Orang yang duduk dalam mempertahankan agama Allah, inilah ujiannya. Kadang-kadang anak, kadang-kadang isteri, kadang-kadang mertua, kadang-kadang ayah, kadang-kadang pangkat, kadang-kadang apa lagi, macam-macam. Jadi kamu bersabar dalam perjuangan mempertahankan agama Allah, maka kamu akan mendapat apa yang kamu disebabkan pahala sabarnya. Allah sebut dalam Al-Quran. Apa dia? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan uji mereka. Allah Subhanahu wa taala sebut akan uji mereka. بِخَوْفٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dengan ujian takut hilangnya, takut kelaparannya, kurang makan, wal anfus, akan hilangnya nyawa, wassamarat, dan akan hilangnya ternak-ternakan dan tumbuh-tumbuhan ataupun pertanian, tanian, semua akan diuji. Wabashshirus sabirin. Apabila mereka sabar, maka Allah sebut, berita gembiralah bagi orang yang bersabar. Orang-orang yang menggabungkan diri dengan harakah Islamiyah mestilah berbeza dengan orang lain dari sudut rupa diri, sama ada dalam akhlak, muamalah harian, maupun syiar. Mereka mestilah menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip mereka tersendiri, dan demi untuk prinsip tersebut, walaupun dalam keadaan dalam keadaan dan suasana apa sekalipun, bahkan mereka mestilah membuang sifat ananiyah, keakuan. Orang yang ada mementingkan diri sendiri itu syuhha nafs, nama dia dalam hadis. Wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang menghilangkan sifat keakuannya. Aku lebih baik jaga perut nasi aku daripada aku mempertahankan begini. Na'udzubillahi min zalik. Supaya Allah jauhkan kita daripada sifat yang keakuan tadi. Sifat-sifat mementingkan diri, nampak ni, dengan cara mengutamakan kepentingan dakwah dan kemaslahatannya. Dia lebih mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak dirinya. Sifat ini yang sifat ini dan yang seumpamanya tidak mungkin memancar dalam pribadi para petugas kecil setelah melalui proses pembersihan yang panjang.
pertarungan dan penderitaan yang perit, sebagaimana firman Allah, fama zabadu fayadhhabu jufaa fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. Adapun buih itu akan hilang sebagai yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia itu ialah maka ia tetap di bumi. Sifat-sifat yang disebutkan dengan sifat-sifat murunah dalam orang yang duduk harakah Islamiyah, sifat-sifat orang panggil sifat-sifat hati yang tidak sesuai dengan sifat-sifat orang yang bertakwa, ialah sifat-sifat aku lebih penting daripada jemaah. Orang panggil ananiyah lah. Lawannya lah dalam Quran Allah sebut surah Al-Hashr, Allahumma salli, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihimul khasasah. Ithar. Ya, orang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang memperjuangkan agama Allah, dia akan mendahului kehendak Allah dulu, baru kehendak dia. Kehendak sahabat dia dulu, barulah kehendak dia. Dia akan menggunakan sedaga tenaganya untuk mempertahankan agama Allah dulu, barulah kehendak dia. Tapi kalau ada mana kehendak dia itu, Allah umpamakan buih-buih di lautan. Takam mana buih itu bila dilanda oleh ombak maka akan hancur. Tapi orang yang mempunyai sifat hati yang kuat, datang macam mana pun ombak, maka dia tetap tegap duduk di situ. Akan bersentiasa tetap dengan keadaan begitu. Tapi sifat itu perlu di-develop. Dalam bahasa Jawanya perlu di-develop. Develop ni apa tuan-tuan? Kita bagi orang putih develop perlu dibangunkan. Perlu dibangunkan. Macam mana tuan-tuan? Macam mana kena belajarlah macam mana nak membangunkan jiwa yang kental. Banyakkan bersedekah, banyakkan bangun sembahyang malam, banyakkan meminta kepada Allah, banyakkan sentiasa membaca Al-Quran, banyakkan membaca kisah-kisah para sahabat, banyakkan membaca kisah-kisah perjuangan para sebelum ini, dan banyakkan mengenal, bersyarat yang paling penting, berkawan dengan orang yang memperjuangkan agama Allah. Itu sebenarnya. Dan kita bersama mereka. Kita faham, lama-lama kita faham. Kena belajar. Dalam tu ada buku lain, bab lain pula. Bab lain, mengenal diri. Mengenal diri. Antara yang buruk dengan yang baik, apa ini? Dari pandang dari sudut ini, mihnah, cubaan itu adalah dari Allah, supaya dengan cara itu dapat dibezakan antara buruk dan yang baik, membersihkan, mengasingkan orang-orang yang layak dan berhak memikul tugas khalifah di muka bumi, dan amanah yang besar, yang berat, tidak sanggup dipikul oleh langit dan bumi dan gunung ganang. Sungguhnya benarlah apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Kita berhenti berapa minit lagi azan? 3 minit. Nanti ayat ni kita perjumpaan akan datang, saya akan bawa syarahkan ayat ini. Jika kamu dalam perang Uhud mendapat luka, sesungguhnya kaum kafir itu pun dalam peperangan Badar mendapat luka yang sama, dan masa
kejadian dan kehancuran itu kami bergilir di antara manusia. Mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membezakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebahagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Maknanya bila kita diuji, orang yang hidup dalam perjuangan Allah, ada di antara mereka yang diuji. Ada yang di antara mereka bila diuji tak sanggup, maka ditinggalkan perjuangan. Maka sebenarnya dalam Islam kita panggil itu adalah tasfiyah, penyucian Allah kepada manusia yang mulutnya mengaku dia memperjuangkan agama Allah, tetapi hatinya tidak sempurna. Maka orang yang duduk akan tetap itu sebenarnya dalam keadaan Allah menguji kita, dalam keadaan Allah memilih. Ya tuan-tuan, kita ni nak jadi orang yang dikasihi Allah kan bukan senang, susah. Allah uji, Allah uji, Allah uji, Allah uji, Allah uji, sampai satu tahap kita akan dapat haqqul yakin, benar-benar yakin akan janji Allah. Orang yang dapat benar-benar yakin janji Allah ini, dia tak akan berundur setapak pun dari mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tak yakin, dia akan jadi, dia akan jadi ganggu. Bila tak yakin, akan masuk apa tu? Jarum syaitan, jarum iblis, jarum nafsu. Jangan. Kita kena faham bahawa bila orang yang berada dalam perjuangan ini, dia diuji, dia tetap dengan perjuangan. Satunya, dia kena bersyukur kerana Allah masih lagi dia bagi peluang untuk duduk dengan golongan-golongan yang memperjuangkan agama Allah. Yang kedua, dia kena bersyukur kerana duduknya di situ adalah dengan sebab didikan tarbiyah yang didikti ataupun didikan yang dilalui dalam kehidupan dia. Maka ayat ini menunjukkan bahawa yang ketiga, bahawa di sinilah Allah nak mengenal mana hamba-hambaku yang cintakan aku. Orang yang perjuangkan agama Allah ni yuhibbunallah. Allah sebut yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang kafir dia cintakan tok pekong dia, berhala dia tu, seperti orang beriman mencintakan Allah. Dan orang yang beriman sebenar-benarnya, cinta dia kepada Allah lebih hebat daripada orang yang cintakan tok pekongnya. Perlu tafsir ayat tu, tok pekong tu apa dia? Panjang tuan-tuan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin innahu huwal ghafurur rahim. Untuk majlis dan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimman istama'a al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.